أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وصفي من خلقه وحبيبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Meneruskan lagi pengajian tafsir kita pada malam ini pada surah yang ke-88 iaitu surah Al-Ghashiyah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sudah datangkah kepada kamu berita tentang hari pembalasan? Banyak wajah pada hari itu tunduk terhina, bekerja keras lagi kepayahan, memasuki api yang sangat panas, diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas. Mereka tidak memperolehi makanan selain daripada pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, malam ini kita masuk kepada perbahasan surah yang baru, iaitu surah Al-Ghashiyah, surah yang ke-88 daripada susunan Al-Quran. Surah Al-Ghashiyah dengan maksud hari pembalasan, iaitu salah satu daripada nama-nama hari-hari kiamat, hari-hari akhirat. Sebagaimana yang kita sedia maklum, hari kiamat mempunyai banyak nama yang disebut di dalam Al-Quran. Banyak nama seperti Yaumul Furqan, Yaumul Zilzalah, Yaumul Akhirah, Yaumul Hashru. Dan termasuklah surah yang kita bacakan ini Al-Ghashiyah, dengan memberi maksud hari pembalasan, iaitu hari akhirat. Dan surah ini dinamakan dengan surah Al-Ghashiyah kerana mengambil kira daripada ayat yang pertama daripada surah ini, iaitu hal ataka hadisul ghashiyah. Jadi Al-Ghashiyah adalah hari pembalasan, hari kiamat. Dan surah Al-Ghashiyah adalah termasuk di dalam surah-surah Makkiyah, iaitu surah yang diturunkan di Makkah Al-Mukarramah sebelum hijrah Nabi SAW. Dan sebagaimana yang kita sedia maklum, surah-surah Makkiyah adalah surah-surah yang membincangkan soal pembinaan akidah, membina keyakinan, keimanan, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta keyakinan kepada hari akhirat, hari kebangkitan semula untuk diberi pembalasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan surah Al-Ghashiyah adalah di antara surah-surah yang banyak diriwayatkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada riwayat menyatakan berkenaan kelebihan surah ini, serta riwayat yang menyatakan bahawa
kebanyakan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Ghasyiyah. Contohnya di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir, apabila pernah ditanya kepada Nu'man bin Bashir mengenai surah yang biasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salat Jumaat, maka dia menjawab bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salat Jumaat biasa membaca surah hal ataka hadisul Ghasyiyah, menunjukkan bahawa surah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa baca pada hari Jumaat bersama dengan surah Al-A'la. Jadi maknanya hari Jumaat biasa kita dengar Tok Imam akan baca Susabbih isma rabbikal a'la dan hal ataka hadisul Ghasyiyah, kerana mengikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi riwayat-riwayat yang menyatakan kelebihan surah ini. Dan surah Al-Ghasyiyah intipati kandungannya membincangkan berkenaan dengan perihal keadaan hari akhirat. Dan Allah Ta'ala menceritakan terdapat dua golongan. Yang pertama, golongan yang terhina, golongan yang tercela yang masuk di dalam api neraka. Dan golongan yang kedua adalah golongan yang an-na'imah, golongan yang mendapat nikmat, yang wajahnya berseri-seri di hari akhirat. Dan Allah Ta'ala memulakan surah ini dengan persoalan, hal ataka hadisul Ghasyiyah, adakah sudah datang kepada kamu berita tentang hari pembalasan? Jadi Allah Ta'ala tanya, sampai ke belum lagi cerita berkenaan dengan hari akhirat ini? Sudah sampai ke tidak? Mana tanya. Kerana tuan-tuan, perkara berkenaan dengan hari kebangkitan, hari akhirat, semua ini telah dikhabarkan oleh sekalian semua Nabi-Nabi dan Rasul alaihimussalatu wassalam. Bermula semenjak daripada zaman Nabi Nuh alaihissalam sehinggalah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara ajaran agama kita, selain daripada mentauhidkan Allah Ta'ala, menjauhi syirik, iaitu mengajak kita supaya beriman dan percaya kepada hari kebangkitan semula, iaitu hari akhirat. Jadi Allah Ta'ala tanya, hal ataka, adakah telah datang kepada kamu, telah sampai kepada kamu hadisul Ghasyiyah, berita berkenaan dengan hari akhirat. Sebab tuan-tuan, berita ataupun cerita ataupun perkhabaran mengenai hari akhirat, kita tidak akan ketahuinya melainkan perkhabaran daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Sebab dia termasuk di dalam perkara-perkara ghaib. Jangan kata hari akhirat, belum hari akhirat, peristiwa-peristiwa dalam kubur pun kita tak tahu. Di alam barzah kita tak tahu apa yang ada, melainkan perkhabaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Ta'ala bertanya, hal ataka, adakah telah sudah sampai kepada kamu berita tentang hari pembalasan, hari akhirat? Iaitu apa dia? Apa dia berita hari akhirat ni? Apakah dia berita hari pembalasan? Allah Ta'ala menjawab. Ini hebat Al-Quran. Allah Ta'ala tanya, Allah Ta'ala jawab. Jawab Allah Ta'ala, hari pembalasan tu apa? Iaitu hujuhum yawma izin khasyah. Hari berita hari pembalasan itu ialah banyaknya wajah-wajah pada hari itu tunduk terhina. Wujuh ni wajah lah, muka lah. Kebanyakan wajah-wajah pada hari itu semuanya tunduk terhina, dalam keadaan terhina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mengikut Al-Qatadah, maksudnya mereka itu, wajah-wajah mereka itu dalam keadaan terhina. Dalam keadaan terhina. Mengikut tafsir daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, menunjukkan wajah wujuhum yauma izin khasyiah ni, kalau kita kata tadi tafsiran yang pertama, wajah tu tunduk terhina. Mengikut tafsir Ibnu Abbas pula, khasyiah ni menunjukkan bahawa dalam keadaan khusyuk. Khusyuk. Khasyiah tu maksudnya khusyuk. Masuk khusyuk ni apa tuan-tuan? Masuk khusyuk ni tetaplah. Maknanya apa? Dak gerak dah. Macam kita semayang. Nah, kita semayang yang khusyuk, sembahyang yang hudurul qalbi, sembahyang yang hadirnya hati. Orang yang khusyuk adalah orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, kita tengok hakikat orang yang semayang dalam keadaan khusyuk, dia berasa dia sedang berhadapan dengan Allah Ta'ala. Sedang berhadapan dengan suatu kuasa yang sangat hebat, kuasa Allah Ta'ala. Sebab itu sifat bagi orang yang beriman disebut di dalam Al-Quran. Sifat orang yang beriman, allazina iza zukrallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sifat orang-orang beriman ni, apabila disebut nama Allah Ta'ala, wajilat qulubuhum, bergetar hati dia. Bergetar hati ni maksudnya takut. Takut. Takut kemurkaan Allah, takut azab Allah Ta'ala. Itu orang khusyuk. Orang takut pada Allah Ta'ala, berasa akan kehadiran Allah Ta'ala dalam ibadat dia. Itu. Dan allazi tuliyat alaihim ayatuh, bila dibaca ayat-ayatnya, yakni bila dibaca akan Al-Quran kepadanya, zadatuhum imana, dan saya akan bertambah iman dia. Jadi nak khabar sini bahawa wujuhum yauma izin khasyiah, maksudnya dia wajah orang-orang yang kafir, mereka ini tunduk dalam keadaan khusyuk, maksudnya dalam keadaan takut kepada Allah Ta'ala. Sebab dia telah melihat apa yang ada di hadapan matanya. Tetapi tuan-tuan, khusyuk pada masa itu sudah tidak mendatangkan manfaat pun baginya. Mana khusyuklah tara mana pun tuan-tuan, takutlah tara mana pada masa tu, pada hari akhirat sudah tidak memberi manfaat kepadanya. Itu masuk mengikut tafsiran Ibnu Abbas. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan lagi, amilatun nasibah, bekerja keras lagi payah. Yakni apa? Mereka telah mengerjakan amal yang sangat banyak sehingga berasa payah, berasa letih. Tetapi pada hari kiamat mereka ni dicampakkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Allah Ta'ala menyatakan bahawa orang kafir ni tuan-tuan, orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala, dia hidup di atas dunia ni bekerja keras, bersungguh-sungguh nak membina kehidupan dunia sehingga lupa hari akhirat. Lepas tu tuan-tuan, kita jangan jadi gitu. Ada orang bersungguh-sungguhnya membina kehidupan di dunia ni, tubik gelap balik gelap, tubik gelap balik gelap, tubik gelap balik gelap. Sebab apa? Sebab nak membina keselesaan, nak membina kesenangan kehidupan di dunia. Susah payah tuan-tuan. Mana ada orang bekerja senang? Mana ada orang nak cari duit mudah? Tak ada tuan-tuan. Orang nak pitih mudah, tak ada. Melainkan scammer je lah. Scammer tu memang jenis malah kerja nak tipu orang je. Tapi tuan-tuan, secara realitinya tak ada sesuatu yang diperolehi dengan mudah. Begitu juga orang-orang yang kafir.
Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka bekerja keras untuk mencapai matlamatnya. Sama juga dengan musuh-musuh Allah. Orang-orang kafir yang hari ini berperang dengan orang-orang Islam, yang duduk serang orang Islam di Gaza, di Palestin, mereka pun tuan-tuan tak tidur malam. Mereka pun bekerja keras untuk menghancurkan Islam, untuk membinasakan Islam. Tetapi Allah Ta'ala sebut, nak susah payah dia tu di hari akhirat, nak susah payah dia, tetap dia dicampur ke dalam api neraka. Nah, sebab tu kita kena faham lah, susah payah kita ni, nah kita letak ke mana? Kita letak ke mana susah payah kita ni? Letih kita ni kita letak ke mana? Tuan-tuan muslimin muslimat sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kalaulah kita buat suatu ketaatan dalam keadaan payah, dalam keadaan letih, ingatlah bahawa keletihan itu akan hilang, tetapi pahala dia akan berkekalan. Tuan-tuan mari ke masjid, tuan-tuan letih tuan-tuan. Nak mari jauh mari tu. Nak jalan kaki letih, bawa anak pula, nak habis minyak, letih. Tapi tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu pula, dengar pengajian setengah jam, letih. Nak siapa kering kaki-kaki ya tak? Letih lah ngah. Tapi tuan-tuan balik ke pergi tidur, hilanglah kering kaki tu. Nak mana keletihan itu akan hilang, tetapi pahala itu akan kekal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Ta'ala sebut orang-orang yang tertunduk hina ni di hari akhirat, mereka ni bekerja keras. Bekerja keras di atas dunia dulu, tetapi tuan-tuan kerja keras dia tu tak wi faedah, tetap akan menghumbang dia masuk ke dalam api neraka. Mengikut riwayat tafsir daripada Ibnu Abbas, Ibnu Abbas menyatakan maksud ayat ni amilatun nasibah, iaitu orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani sebab apa? Sebab mereka ni tuan-tuan buat amal banyak. Tetapi mereka ni adalah kaum yang disesatkan. Kaum yang disesatkan. Mereka buat amal banyak, buat ibadat banyak, tapi sesat. Sebagaimana kita baca permulaan tafsir kita di dalam surah Al-Fatihah mula-mula dulu, kita baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita minta pada Allah Ta'ala mula-mula, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Apakah dia jalan yang lurus? Siratal lazina an'amta alaihim, jalan yang orang engkau beri nikmat ke atas mereka, iaitu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Ini jalan-jalan yang benar, jalan-jalan yang lurus, dan bukan jalan yang dimurkai. Ghairil maghdubi alaihim, al-maghdubi alaihim, kita baca tafsir itu adalah al-maghdub, golongan Yahudi. Golongan yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, golongan Yahudi. Adapun waladdallin, golongan yang sesat, adalah golongan Nasrani. Nasrani ni tuan-tuan, dia buat amal ibadat, buat ketaatan, tapi sesat. Maksudnya apa? Tak berfaedah. Ibadat banyak, tapi ditolak oleh Allah Ta'ala, menyebabkan dia dihumbang masuk ke dalam api neraka. Sebab itu penting di sini tuan-tuan, untuk kita mengaji, untuk kita belajar. Kerana mengaji belajar inilah yang akan mensahihkan amal ibadat kita. Dengan belajar sajalah kita tahu ibadat yang kita buat, amal yang kita buat ni betul tak betul, sah tak sah, sesat tak sesat. Hari ini tuan-tuan banyak ajaran-ajaran sesat
Yang mana kita tengok ajaran sesat ni ramai pengikut. Dan pengikut-pengikut dia pula bukan sebarangan. Nah, contoh kita ambil di negeri kita Terengganu. Dulu masyhurlah ajaran yang sesat apa dia? Ayah Ping. Mana? Setara Ayah Ping tu tuan-tuan, pengikut-pengikut dia bukan orang kampung biasa. Pengikut-pengikut dia adalah pensyarah universiti. Isteri dia tu Kamariah Ali, belajar Mesir, ngaji Al-Azhar. Tapi saya boleh pastikan bahawa dia tak habis Al-Azhar, sekadar pergi Mesir je. Mana sekadar ngaji Al-Azhar saja, tapi tak habis. Nah, maknanya setara orang ngaji di universiti yang masyhur pun terdedah ataupun menjadi pengikut ajaran sesat. Makna nak khabar sini tuan-tuan, pentingnya ilmu yang betul, ilmu yang sahih dalam menentukan, kerana hanya yang sahih sahajalah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengikut Ibnu Abbas, amilatun nasibah ni adalah orang-orang Nasrani ya. Nah, orang Nasrani buat ibadat banyak, kerja kerah. Mana buat ibadat ni kerja kerah lah, dengan penuh payah lagi. Nah, tetapi mereka dihumbang ke dalam api neraka juga. Dan mengikut tafsiran daripada Ikrimah, masuk bagi ayat amilatun nasibah ini, iaitu orang yang bekerja keras di dunia dengan berbagai macam maksiat sehingga merasakan kepayahan di dalam neraka dan azab dan kebinasaan. Maksudnya duduk atas dunia ni susah payah dia buat maksiat. Nah, susah payah dia membina pusat judi, membina kilang-kilang tu. Ingat senang ke nak buat tu? Payah tu. Nah, kena usaha keras tu. Kena buat ketah projek tu, kena proper betul nak buat tu. Maksiat tu. Nah, maknanya bekerja keras. Ada orang bekerja keras buat pusat hiburan. Nah, pusat karaoke, pusat-pusat maksiat, pusat-pusat pelacuran. Bekerja keras dia di atas dunia. Tapi tuan-tuan, kerja keras dia belaka tu menghumbangkan dia ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala menyambung lagi, tasla naran hamiyah, memasuki api yang sangat panas. Jadi Allah Taala cerita lagi, al-ghasyiyah tu apa? Hari pembalasan tu apa? Iaitu mereka yang masuk dalam api yang sangat panas. Bila sebut hamiyah ni, maksudnya yang sangat-sangat panas. Nah, sangat-sangat panas. Tusqa min ainin aniyah, diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas. Maksudnya panas dan mendidih sampai pada puncaknya. Dan dinyatakan di sini bahawa ahli neraka, mereka bila masuk dalam neraka, mereka ni dalam keadaan haus dan dahaga. Dahaga tuan-tuan. Dahaga. Tetapi tuan-tuan, dalam neraka nak cari mana air? Tuan-tuan, sebab itu tuan-tuan, permulaan haus dan dahaga ni sebenarnya dia bermula start daripada perkumpulan manusia di padang mahsyar. Ketika mana manusia dibangkitkan semula dan kemudian dihambat kepada mahsyar, pada masa itu disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa panasnya matahari sejengkal di atas kepala. Bila panas ni tuan-tuan, pada masa itu manusia sangat berhajat pada air ya. Nah, air. Sebab tu air ni nikmat yang besar yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Nah, yang mana nak khabar besarnya nikmat air ni, sampai ke hari ni tak ada orang boleh buat air macam air yang Allah Taala buat. Maksudnya air yang makdan ni lah, maksudnya air yang tabi'i ni.
Kalau air melo boleh lah. Nah, walaupun kita kata hari ni para saintis dia buat kajian bahawa contohnya komposisi air ni terdiri daripada kalsium, sodium, magnesium. Ni lah. Mana unsur-unsur air? Tahu unsur-unsur air, tapi tak boleh nak reka. Tak boleh nak buat air macam ni, faham tak? Ni air putih ni. Kalau benda lain tuan-tuan, kalau kita tahu bahan, boleh buat tak? Boleh lah buat. Kalau kita nak buat kek, kita tahu bahan dia tepung, bahan dia gula, bahan dia susu, bahan dia garam. Kucah-kucah boleh lah buat. Sama juga dengan air ni. Air putih ni tuan-tuan, kita tahu bahan dia. Saintis tahu bahan dia. Ni siap ada tulis dah sini ni tuan-tuan. Kalsium, klorida kalsium, magnesium bikarbonat, sulfat. Dia tulis belaka dah ni. Tapi tuan-tuan, manusia tetap tidak boleh nak menciptakan air sebagaimana Allah Ta'ala menciptakan air. Menunjukkan bahawa nikmat air adalah nikmat yang besar. Jadi tuan-tuan, bila mana dihimpunkan daripada masyarakat, manusia berhajat kepada air. Pada masa tu tuan-tuan, dalam keadaan panas, dalam keadaan terik matahari tuan-tuan, nak cari mana air? Padang Masya bukan macam Padang Syah Bandar. Panas-panas boleh cari airnya. Boleh cari air teping. Ini Padang Masya, bukan Padang Syah Bandar. Padang Masya yang hanya ada air, iaitu Nabi SAW yang disebut sebagai Haudul Kautsar, Telaga Kausar. Pada masa tu Nabi je yang ada air, yang ada bekalan air, yang mana hanya umat Nabi Muhammad SAW sahaja yang boleh minum. Tapi tuan-tuan, bukan semua daripada umat Nabi boleh minum. Sehingga ketika mana Nabi SAW menyatakan dalam hadis bahawa di antara syafaat yang besar Nabi beri minum kepada umat dia. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kamu nak kenal umat kamu? Sedangkan daripada masyarakat dihimpun daripada seawal manusia sehingga ke akhir manusia. Daripada zaman Nabi Adam sampai ke akhirlah." Nabi SAW menjawab, "Apa pandangan kamu? Sekiranya kamu berada di suatu ladang kuda, yang mana kuda tu semuanya warna hitam, tetapi ada seekor kuda yang mana kakinya warna putih." Anak kaki kuda putih lah, hitam-hitam, ada seekor putih. Adakah kamu dapat mengecamnya? Sahabat kata, ya, dapat cam lah. Dah kalau hitam belaka putih, saya nampak lalu lah. Jangan kata kuda kita ni rambut putih, rambut hitam, ada ubang, ada putih silap, nampak lalu. Betul tak? Jadi Nabi SAW menyatakan, begitulah aku mengenali umat aku melalui tanda min asaril wudu', melalui tanda cahaya kesan daripada berwuduk. Sebab tu Nabi SAW di dalam hadis menyuruh kita isbaril wudu'. Isbaril wudu' ay itmamil wudu', maksudnya sempurnakan wuduk. Nampak tuan-tuan bagaimana Nabi guna perkataan isbari, sempurnakan. Nabi tak kata ambillah wuduk, ambillah air sembahyang, tapi Nabi kata sempurnakan wuduk. Menunjukkan apa? Menunjukkan ramai orang yang ambil air sembahyang tak sempurna. Hak paling biasa berlaku dalam masyarakat kita, basuh kaki. Ni biasa orang lelaki lah. Hak yang kita tengok lah. Apa pun saya tak tahu macam mana. Kalau orang lelaki biasanya tuan-tuan tolonglah cerak sikit. Terutamanya bila basuh kaki. Sebab biasa kadang-kadang orang lelaki ni bila basuh kaki, dia buka kepala baik, dia ulur kaki, zah gitu. Tuan-tuan tak sempurna. Bila sebut kita belajar kitab fiqh,
rukun wudu, iaitu raslu rijlaini. Raslu maksudnya basuh. Bila basuh ni maksudnya kena celak dengan tangan. Berbeza dengan al-mashu. Al-mashu sapu. Mashu, perkataan mashu ni pada sapu rambut je, sapu kepala je. Tapi semua lain menggunakan perkataan raslu yadain. Basuh tangan, basuh kaki, menunjukkan kena celak. Begitu. Jadi Nabi kata, aku akan kenal umat aku pada hari akhir, pada mahsyar nanti, melalui cahaya yang ada pada anggota wudu. Sebab tu tuan-tuan, kita kena ambil sembahyang molek lah. Kena ada sembahyang semua, supaya kita nanti insya-Allah bercahaya wajah kita, bercahaya tangan kita, bercahaya anggota wuduk kita, supaya Nabi mengenali kita. Dan Nabi akan panggil, mari ta'ala, mari untuk minum telaga Kausar. Dan disebut dalam hadis tersebut, sesiapa yang minum daripada telaga Kausar tidak akan dahaga selama-lamanya. Ini satu nikmat kurnia besar. Berbeza kita tuan-tuan, kita hidup di atas dunia ni, kita minumlah air banyak mana pun, tak berapa lama sekarang dahaga pula. Ni saat ni baru minum dah segelas, minum pula gelas, dahaga. Kerana itu sifat tabi'i kehidupan di atas dunia. Jadi disebut dalam ni bahawa penduduk neraka dalam keadaan dahaga. Tusqa min ainin aniyah. Dan bila dahaga, mereka diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas. Allah Ta'ala sebut di sini tusqa min ainin. Ainin ni tuan-tuan, mata air. Mata air yang tubik daripada neraka. Kalau kita tengok mata air yang ada atas dunia ni, sedap tuan-tuan. Mata air tubik, itu nikmat lah. Tapi mata air di dalam neraka adalah aniyah, iaitu yang sangat panas. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan lagi, laisa lahum ta'amun illa min dari'. Mereka tidak memperolehi makanan selain daripada pohon yang berduri. Jadi sifat ahli neraka ni, dia dahaga dan dia lapar. Dia dahaga dan dia lapar. Dan makanan ahli neraka adalah ad-dari'. Ad-dari' ni iaitu pohon yang berduri. Mengikut Ibnu Abbas, menyatakan pohon dari neraka lah. Mengikut tafsiran Sa'id Al-Jubair, mengatakan ad-dari' iaitu pohon zakum, sebagaimana yang disebut di dalam surah Al-Waqi'ah, inna syajarataz zakum ta'amun asim. Pohon zakum. Pohon zakum ni pohon yang berduri. Maknanya duri tuan-tuan. Nak khabar sini tuan-tuan bahawa walaupun makanan itu makanan yang berduri, air yang mendidih, tetapi dalam keadaan lapar, dalam keadaan tersangat dahaga, dalam keadaan tersangat lapar, maka ahli neraka tetap makan dan minum daripada air yang panas yang menggelegak dan pohon yang berduri ini. Nampak? Dan mengikut Imam Mujahid, ad-dari' bererti tumbuhan yang mana yang sudah kering, yang mana pohon yang sudah mengering, dan pohon tersebut adalah pohon beracun. Maksudnya apa pohon kering tuan-tuan? Kalau kita makan pohon-pohon kayu ni tuan-tuan, makan hok segar lah.
Kalau makan ulang pun tuan-tuan, mesti ulang-ulang yang segar, sayur-sayur yang segar. Tak ada orang makan sayur-sayur kering dah, pucuk-pucuk yang kering, daun-daun kering, tak ada. Tapi inilah penghinaan yang diberikan kepada ahli neraka, iaitu sebagai tanda pembalasan. Walaupun kita kata tadi ahli neraka ini dalam keadaan dahaga, air pula air panas yang menggelegak, dia tetap akan minum walaupun berasa azab yang sangat pedih. Sebab apa? Sebab dahaga terlampau. Nah, dahaga terlampau, maka nak juga, sebab tak ada option dan tak ada pilihan yang lain. Sama juga kita kata, contohlah macam dalam kehidupan atas dunia ni, orang kalau tak ada air kecil pun dia sanggup minum untuk meneruskan kelangsungan hidup. Sebagaimana contoh kalau kita tengok bila berlaku gempa bumi, orang yang tenggelam, orang yang tertimbus di bawah runtuhan, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tuan-tuan, mereka sanggup minum air kecil dia sendiri untuk meneruskan kelangsungan hidup. Begitu juga makan. Nah, walaupun tahu dah ahli neraka ni tahu buah nak makan ni, pohon nak makan, pohon yang berduri. Nah, tetapi mereka tetap makannya. Dan Allah Ta'ala menutup kisah ahli neraka ini dengan menyatakan la yusminu wa la yughni min ju', yang mana yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Maksudnya apa? Maksudnya tujuan tidak akan dapat tercapai dan tidak juga bahaya dapat hindari. Maksudnya apa? Ia makan ahli syurga, minumlah air banyak mana pun, makanlah buah banyak mana pun, tetap tidak akan mengenyangkan, tidak akan menggemukkannya. Maksudnya apa? Makan minum ahli neraka tidak memberi faedah sedikit pun kepadanya, bahkan hanyalah untuk memberi azab kepada mereka. Maka ini gambaran awal Allah Ta'ala menyatakan berkenaan dengan hari pembalasan, iaitu Al-Ghashiyah. Dan insya-Allah kita akan sambung pada pengajian yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Aqulu ma sami'tum, aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.